Di peringkat bawahan ni boleh sebut wali ni biasanya tok syekh tertentu, tutuk alim tertentu, hatta yang dikaitkan dengan karamah-karamah tertentu dan perkara-perkara yang ajaib. Betul tak? Bila sebut Tok Kenali, Tok Kenali ni boleh berjalan atas air ni. Contohnya. Saya duduk di Tok Kenali, bersekolah di sekolah agama Tok Kenali, berguru dengan cucu cicit Tok Kenali, hatta berkawan juga dengan susu galuh beliau di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Ada 2 orang yang kami berkawan, satu lelaki satu perempuan, adik-beradik sama-sama masuk jahil. Cuma seorang tu satu batch dengan saya, satu lagi dia junior sikit, tapi sama-sama bersekolah. Mula-mula saya pergi sekolah Tok Kenali, saya tanya dia, bukan saya lah, kawan-kawan, Tok Kenali dulu hebat ya, macam-macam cerita. Dia gelak je, ada betul, ada tak betul, dia kata kan. Nampak? Cerita pelik-pelik lah Tok Kenali kalau dia nak melintah daripada Sungai Kota Baru tu, Sungai Kelantan tu, orang tengok dia duduk kat sini, tengok tak hilang, tahu-tahu dah duduk kat sana dah. Tak betul, tak tidak. Dan begitulah hal-hal yang lain. Orang kebanyakan, orang kita kan, terutama orang tua dululah, berjalan je kalau tengok ular melintau tak lagi lalu, depan tu ada musibah tu. Betul tak? Tengok sang laba-laba banyak kat rumah, ni sapu-sapu ni sang laba-laba, rezeki tak masuk ni. Betul tak? Contoh dia macam tu lah. Orang kebanyakan. Walaupun kita tak nafi lah tuan-tuan, hal-hal seumpama itu boleh berlaku kepada orang yang Allah Ta'ala pilih. Dan tak semestinya kepada para wali, mungkin juga kepada orang biasa. Allah Ta'ala nak bagi kelebihan sesuatu, tak? Tapi dia bukanlah ukurannya. Tengok betapa penting. Hatta dalam Quran tuan-tuan, orang yang Allah Ta'ala sebut sebagai awliya illah, wali-wali Allah, ialah orang-orang yang bertakwa. Dalam surah Yunus antaranya ayat ke-62, 63, kata Allah, inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Allah Ta'ala mendefinisikan siapa itu wali-wali Allah. Jelas Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Sebab itu kalau kita nak tahu siapa wali Allah, baca ayat ni, tengok pentafsirannya. Ada banyak buku tafsir lah makai. Ada tafsir Al-Qurtubi, ada tafsir At-Tabari. Mungkin sebahagian buku tafsir tak diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Cari hak diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Tafsir Ibnu Katsir dah ada dalam bahasa Melayu. Tengok ayat dalam surah Yunus ayat 62. Di situ letaknya teks dan konteks tentang wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah Ta'ala kata sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada ketakutan dan mereka tidak sedih. Siapa mereka? Allah Ta'ala kata alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah ini ialah orang yang beriman dan bertakwa. Nampak? Itulah hakikat wali-wali Allah. Siapa yang beriman dan betul-betul bertakwa kepada Allah, maka dialah wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa ni mana melakukan apa yang Allah Ta'ala suruh, zahirnya, batinnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, akidahnya, keseluruhan. Mana dia buat apa yang telah disyarat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau benda yang disuruh dia buatlah, kalau benda yang tak disuruh atau dilarang dia tinggalkanlah, contohnya. Maka dia telah menjadi wali-wali Allah. Walaupun kita tidak tahu, kerana tak ada syarat kita tahu. Mana kita tahu orang tu bertakwa atau tidak, melainkan hanya pada yang zahir-zahir sahaja. Nampak? Pasal urusan kewaliannya hanya dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Nampak? Itu hakikat yang sebenar. Bila kita lihat pentafsiran, kita tahu macam ni wali-wali Allah. Itu yang tuan-tuan duk minta tiap kali semain subuh tu. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait. Every one of us can be a wali. Setiap orang daripada kita boleh jadi wali. Di atas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di atas doa yang kita duk baca every subuh tu. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, bila hidayah kepadaku seumpama orang-orang yang telah kau beri hidayah. Wa afini fi man afait. Bila afiat kepadaku seumpama orang-orang yang telah kau beri afiatkan. Wa tawallani fi man tawallait. Kita pun minta jadi wali Allah. Dan jadikanlah aku walimu. Lantikkanlah aku sebagai wali seumpama orang-orang yang telah engkau lantik sebagai wali. Kita pun minta jadi wali. Itu yang kita perlu tahu sebenarnya.
Mungkinlah berbeza sedikit dengan apa yang dipegang oleh orang-orang kebanyakan macam kita. Memanglah orang awam kan, orang kebanyakan. Banyak kadang-kadang perkara yang perlu diperbetulkan sikit lah. Kalau di peringkat bawahan ni boleh sebut wali ni biasanya tok syekh tertentu, tutuk alim tertentu, hatta yang dikaitkan dengan karamah-karamah tertentu dan perkara-perkara yang ajaib. Betul tak? Bila sebut Tok Kenali, Tok Kenali ni boleh berjalan atas air ni. Contohnya. Saya duduk di Tok Kenali, bersekolah di sekolah agama Tok Kenali, berguru dengan cucu cicit Tok Kenali, hatta berkawan juga dengan susu galuh beliau di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Ada 2 orang yang kami berkawan, satu lelaki satu perempuan, adik-beradik sama-sama masuk jahit. Cuma seorang tu satu batch dengan saya, satu lagi dia junior sikit, tapi sama-sama bersekolah. Mula-mula saya pergi sekolah Tok Kenali, saya tanya dia, bukan saya lah, kawan-kawan, Tok Kenali dulu hebat ya, macam-macam cerita. Dia gelak ya. Ada betul, ada tak betul, dia kata kan. Nampak? Cerita pelik-pelik lah. Tok Kenali kalau dia nak melintah daripada sungai Kota Baru tu, sungai Kelantan tu, orang tengok dia duduk kat sini, tengok tak hilang, tahu-tahu dah duduk kat sana lah. Tak betul, tak tidak. Dan begitulah hal-hal yang lain. Orang kebanyakan, orang kita kan, terutama orang tua dululah, jalan je kalau tengok ular melintah tak lagi lalu, depan tu ada musibah tu. Betul tak? Tengok sang laba-laba banyak kat rumah, ni sapu-sapu ni sang laba-laba, rezeki tak masuk ni. Betul tak? Contoh dia macam tu lah. Orang kebanyakan. Walaupun kita tak nafi lah tuan-tuan, hal-hal seumpama itu boleh berlaku kepada orang yang Allah Ta'ala pilih. Dan tak semestinya kepada para wali, mungkin juga kepada orang biasa. Allah Ta'ala nak bagi kelebihan sesuatu. Tapi dia bukanlah ukurannya. Sebab itu ulama kita yang banyak juga menghuraikan perkara ini, dan ada satu buku yang bagus yang bernama Al-Furqan Baina Awliya'illah wa Awliya'ish Syaitan. Pasal kita kena ingat, kadang-kadang sebahagian keajaiban yang berlaku hanya istidraj, tapi bukanlah karamah sama sekali. Kalau dia berlaku ke atas orang yang beriman, kalau betul lah mungkin dia karamah, tapi kalau dia berlaku ke atas orang yang sebenarnya tidaklah bertakwa kepada Allah, dia jadi istidraj. Istidraj macam kita berubah lah kita berubah. Kadang-kadang orang duk pergi jumpa Tok Bomo yang duk buat syirik-syirik sana syirik sini, ataupun hal-hal yang tidak sepatutnya, sembuh. Tu yang ramai orang tu, itu dia panggil istidraj. Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala larang kita jangan jadi wali syaitan dan jangan ikut ataupun terpengaruh dengan wali syaitan. Pasal ada wali Allah, ada wali syaitan. Kata Allah, wa izkunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis fa fasaqa an amri rabbih. Kata Allah, bila kami suruh malaikat sujud pada iblis, pada Adam, semua malaikat sujud, malaikat iblis dia tak dengar ataupun tak ikut, tak taat perintah Tuhan. Mana Allah Ta'ala sebut selepas itu, afatattakhizunahu awliya min duni. Kenapa kamu nak menjadikan syaitan itu sebagai wali selain daripada ku? Allah Ta'ala sebut. Maknanya ada wali syaitan. Dan antara buku yang bagus, Isyarat ke? Nak berhenti ya. 8 minit dah. 8.20 dia awal sikit kan. Dan antara buku yang bagus, dah nak tutup dah. Yang membicarakan tentang wali-wali Allah dan wali-wali syaitan ialah Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala dalam bukunya Al-Furqan Baina Awliya'illah wa Awliya'ish Syaitan. Bukunya bertajuk Perbezaan Antara Wali Allah dan Wali Syaitan. Mungkin ada buku-buku yang lain, tapi itu antara the best book untuk dirujuk. Hatta di peringkat tinggi pun kita rujuk buku berkenaan untuk kita nak tahu secara lebih lanjut siapakah wali-wali Allah dan siapakah wali-wali syaitan. Pasal ada kedua-duanya. Dan dia satu buku yang bagus.